Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik. NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari cantik. Dari kereta sewa, package percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda macam sial. hanya dengan NH Travel Sabah. Iya, betul tu. Jadi ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah, dan boleh terus hubung dorang melalui +6 011 1644 8484. Dan jika anda ingin menyewa kereta mereka ataupun menggunakan perkhidmatan mereka, gunakanlah kami punya kod Kinabalu Podcast untuk dapatkan diskaun atau perks yang menarik. Pangkis Hoi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Number 1 podcast Sabah, Kinabalu Podcast. Legit. Dan bercerita tentang Jack Paul dan juga Mike Tyson yang akan berjumpa pada Jun ini. Beberapa teaser video sudah pun keluar. Contohnya dorang di atas helipad, di atas bangunan sudah turun. Dua-dua pakai heli berjumpa di tengah-tengah, sudah muka ke muka sudah gitu. Aku tengok Jack Paul ada lebih tinggi daripada Mike Tyson. Dia tinggi sikit. Tapi itu tidak bermakna tinggi tu lebih bagus lah. Betul. Sebab dia senang tumbuk bahagian bawah. Dia punya hook tu lagi senang. Dia memang boom. ya, dia Mike Tyson ni dikenali dengan combo dia. Yes, betul. Dia punya combo boleh membawa maut lah sebenarnya. Dia buy one free 10 dia bagi. Dan silap aku dia punya fights 60 lebih ke 50 lebih fights, dan dia KO sebanyak 50 lebih juga. Ya. So dia banyak KO dia bagi. Ya, dia KO, dia kalah 9 kali sejak lepas tu draw 4 kali lebih kurang gitu saja. Dia ada satu bonus lagi. Apa dia? Menggigit mana? Itu dia punya. Itu Evander kan? Dia Evander Holyfield kan? Ya. Dia bergerigitan sampai dia gigit mas. Tapi sebelum kita terus lah kan, baru-baru ni viral apa itu, Kota Muda punya nama naik lah kan. Okay. Sebab kes penangkapan dada. Oh iya kah? Lepas tu second lagi rumah pembekal ketum diserbu. Yes, betul lah. Di Sabah. Ya, bukan di Kota Baru Baru. bro. Aku temis so aku ndak naik benar gini, aku ndak berapa. Dia layan international sudah. Jack Paul versus Mike Tyson. So ada satu kampung, saya terus terang, kampung Kilan. Okay. Diserbu sana satu rumah, biji rumah tu. Dia punya serbuan tu kan besar-besaran. Melalui maklumat orang ramai lah. So sana dia punya air ketum dia, dia punya bahan-bahan semua dah. Salah satu, bila kau tengok gambar tu kan, ada seorang yang kita jemput tu, yang silat tu, Inspektor. Inspektor Zul. Dia orang sekali gambar semua tu. Bila saya tengok kan, pro punya lah, habis tu gas semua orang angkat. Aku punya persoalan begini, bukankah ketum ni sudah diikhtiar sebagai, dia masih belum ada akta. Dia masih tidak dalam akta. Okay. So selalunya kalau macam gini, dorang akan bagi kena denda. Lepas tu barang-barang tu akan diambil. Aku aku rasa sebab dia mengedar tu jadi masalah dia. Kalau dia pegang sendiri guna mungkin lah, untuk di ladang-ladang mungkin medicinal use lah. Sebab saya pernah baca je benda tu. Kau menanam tidak masalah. Kau akan jadi masalah apabila kau petik mengedar, dan kau masak untuk diminum. Minum sendiri pun dah boleh. Kalau kau tanam je kau belai-belai no hal. Tapi bila kau guna, kau minum benda tu, jadi masalah. Rupanya sekarang kan di Kota Merudu ni, ketum ni salah satu sudah yang
jadi keminatan lah. Aku dah dapat cerita di sini lah. Kita cerita belakang nantilah. Apa aku dah plan ni? Sialah. Lepas yang kedua, Tokan Syabu pula kena sini baru-baru ni. Sini juga. Kota Marudu juga. Kota Marudu juga. Gila lah. Tapi saya tidak tahu lah siapa Tokan tu. Aku tak tahu macam mana dalam minggu yang sama lagi tu. Wow. Isu kes begini ni very sensitive satu hal. Kedua, bagi aku rate kita adalah rendah kalau bagi aku di antara Sabah lah kalau dikira. Kalau betul aku tak tahu ini benda tapi kalau sudah sampai begitu agak-agak tinggi jugalah sudah. Famous juga lah Kota Marudu kan. Selain daripada tu gila. Aduh. Selain daripada tu aku ada dengar juga macam ada budak tercucuk ni ditandik. Apa cerita tu? Itu budak kecil itu. Dia dengar apa? Tercucuk apa? Tercucuk besi di dada, 2 besi ke apa? Ya, dia pergi dia tercucuk 1 besi ke 2 besi tu. Dia jatuh tu budak. Allah Akbar. Dan bukan juga dia berdekatan dengan sekolah lah, tapi dia bukan murid sekolah itu. SK Tandik lah tu kalau gitu. Ya, berdekatan dengan sekolah SK Tandik lah. Ya, berdekatan. So pada hari Isnin minggu ini dan dia tercucuk, terpaksa dihantar, dirushkan ke hospital lah. Budak tu okey lah, tidak masalah, tapi dia macam dia final destination betul. Ya, selamat betul. Yalah, maksud aku masih bukan dalam keadaan kritikal ke apa something. As far as to my information, no. Tidaklah, tapi cuma dia tapi cucuk tu kan. Dengar tembus tu. Ya, tembus tapi tidak kena vital organ kalau nggak silap saya. Yalah, Abraham Lincoln berapa tahun hidup ada peluru di kepala kan, ada besi di kepala dia. Tapi aku in a good sense aku bersimpatilah kalau kita ingin bersimpatilah dengan kes begitu sebab kan. Inilah masalah. Kalau begitu siapa kita mau bersalah kalau benar-benar begitu? Satu ialah kita tidak boleh salahkan dan budak-budak memang begitu aktif dan sebagainya. Tapi kalau ada besi-besi info terkini gini. Ini saya korek lah, saya punya salah tadi. Seorang kanak-kanak ini sinar harian. Seorang kanak-kanak lelaki parah selepas tertusuk besi di bahagian leher dan dada. Leher. Dua kan. Ketika dalam perjalanan ke kedai runcit dalam kejadian di Kampung Tandik di sini di Kota Marudu lah, Kamis. Mangsa berusia 5 tahun dikejarkan ke hospital Kota Marudu bagi mendapatkan rawatan sebelum mendapatkan bantuan daripada pihak bomba untuk mengeluarkan besi tersebut. Dan ditulis di sini, budak 5 tahun parah tertusuk besi di leher dan dada yang parah. Tapi betul tadi. Tapi kan betul salah. Kalau ditandik dekat sekolah tu kan aku tengok. Ya. Tidak ada besi yang berjuntai-juntai buka-buka kan. Aku rasa yang mungkin rumah tengah buat kan, baki-baki. Di sebelah sekolah tu dia ada pembikinan sekarang. Tapi kalau di pagar je budak 5 tahun bilang mamak dia kan ketika kejadian mereka pergi ke kedai runcit namun tersadung dan terjatuh sebelum tertusuk besi. Aduh. Ya, so bomba on the spot dia potong lah tu besi guna peralatan baru bawa pergi hospital lah. Hospital Lotong yo. Ya. So kita salah satu si punya punya kedai sana tu ada kedai. Ya. Tidak tahu lah. Cerita pula. Tidak boleh cerita. Mungkin tidak sampai tempat dia lah. Yalah. Mungkin lah. Tapi kita berduka cita lah. Aku ada dengar juga kes lain seperti apa ni ya? Ini aku dah tahu. Aku rasa aku nak boleh cerita sini kot. Bahayalah. Nantilah cerita di luar lah dia. Offcast lah. Okey lah, offcast. Masih boleh ya bah. Tak boleh Zal. Ini betul-betul tak boleh. Minta maaf lah. Nego Ya, lepas tu kita habis recording tapi kita tercakap di TikTok. Saya ada satu lah World of Buzz lah kan. Ini saya rasa minggu-minggu yang lalu ni. Tapi ini satu orang, ini dia mengamuk di Tokong, Thailand. Sudah. Dia mengamuk. Dia pergi ini masa yang majlis aktiviti yang kamu tahu hari kan? Bukan. Itu bukan di Thailand. So saya baca lah. Okay. A Thai man's violent rampage China through a temple ended up in tragedy after he was impaled by the Buddha statue. After he tried to climb and deface it. Dia dicucuk. Dia mau cuba panjat. Dia mau cuba panjat. Itu patung. Itu patung yang besar. Ya. Sekali patung yang kecil itu dicucuk dia. Dan dia mati on the spot. Tu patung jatuh dan tertusuk dia. Ya. Bukan tu patung begini. Saya pikir patung tu hidup. Ambil kau. Nak kau tengok guys. Patung dia mau
kecil bola patung tu kan? Yang patung kecil tu di atas. Terjatuh. Saya rasa dia jatuh, dia tercucuk tu patung. So karma is real lah. Jadi jangan bermain dengan Tuhan lah. Kalau dia on the spot mati, mungkin kena bagian kepala nih kalau macam ni. Nggak tahu lah. Saya tengok okay. Ada gambar dia kah? Gambar dia mati. Gambar dia mati lagi tu. Sorry guys, bukan untuk mau kasih mainkan orang yang mati lah, tapi beginilah. Ya Allah. Wow. Tertusuk ya. Karma is real. Jadi jangan bermain dengan Tuhan Tuhan lah. Jadi yang panjat kan? Kau tahu lah bah. Tapi it's okay lah, itu dia punya hal lah. Dia punya hal dengan Tuhan lah. Ya betul. Ya. Apa kamu bilang yang paling padu? Kau bilang meletup part ketiga. Ini cerita pasal banyak alif. Itulah itu yang mau cerita sebenarnya. Kalau Alif Syukri dia terkenal dengan lagu nombor 1 di Malaysia. Artis nombor 1. Okey, dengar okey. Alif Satar terkenal dengan geng subuh macam Jumaat. Alif Aziz terkenal dengan apa? Aduh. Aku sebutlah. Dia low cute kah? Alif Aziz ni low cute. Tiba-tiba pandai ubah ni volume dia ni. Aku beginilah. Aku punya pandangan. Kita kupas. Kita lelaki lah. Kita cerita sebagai kita seorang jantan. Apa kalau mengenai lelaki dan Okey lah. Okey. Terus lah. Come on guys. Fascist. Kamu dengar kado punya. Aku tengok dia sudah kena bagi banyak peluang berbanyak-banyak kali. Aku dah tahu apa 4 ke 3. Aku dah tahu apa. Dan yang aku paling aku rasa macam something wrong juga adalah apabila diorang dah buat apa-apa kenyataan, terus tiba-tiba buat kenyataan, terus dua-dua dalam masa yang sama buat kenyataan konon. Yang satu ni pun buat, dia pun buat, dan sama juga dia punya supaya tally. Tally lah ceritanya kan. Bukan lah. Dia orang bilang banyak ditokok tambah lah dan sebagainya. Dia bilang mana lah sampai 3 jam. Tapi aku baca malam sampai bomba datang mau buka pintu. Kan sampai bomba. Dia kenyataan buat 3 jam, 30 minit je dia bilang tu. Janganlah buat terlampau ketara sangat. So dia bilang kilaf dia juga sebab dia bilang sepatutnya dah lah naik sebab dia orang sudah ingin berjumpa. Dia bilang keluarga biasa dengan keluarga, jumpa dengan kakak, dan kakak pun on the way slow, tapi kakak dan keluarga yang lain stuck di jam. Dan adakah itu membolehkan kau untuk mau naik berdua-duaan di rumah pertama sekalinya? Dan kedua dah payahlah jumpa keluarga, jumpa lah chat saja lah call saja lah kalau ia pun ini mau juga. Dan kalau dia tidak lah mongkirayo, kalau lah dia tidak, kenapa si Bella ni, dia punya bini ni, kenapa pula datang tengah malam apa semua berurusan begitu hura-hura kan? Kalau dia tahu mesti dia relax ataupun dia mesti dia cakap janganlah nanti ada tak bagus gini nanti lain kali kita sama-sama jumpa ke something. Aku sinet begitu dia macam kawan baik konon, dia berang gitu dengan yang perempuan tu. Best friend lah. Okay. Si Rohainis betul kan? Rohainis. So aku dah berapa follow sangat Malaysian punya selebriti ni. Siap follow kalau kes-kes begini. Sebab bagi aku after what happened, macam dia kena praise balik, masuk ke benang ke Vaganza lagi, kena ambil balik berlakon sudah apa semua balik. Tak serik-serik meninggalkanmu aku melihatmu dan jangan sialah mengolo habis kamu. Tapi kenyataan tu yang mahal. Bukan 3 jam, 30 minit je dia cakap. 30 minit macam-macam boleh berlaku kan. Ya Allah. Ada komen-komen sana bahaya lah. 30 minit jauh sudah kalau gitu. Ada yang sikit. Ada apa 30 minit boleh bahasa. Entahlah jangan. Jadi tapi kan, itu aku salah. Aku ndak nauzubillah min zalik. Tapi kita betul lah. Ya, aku ndak mau masuk dalam-dalamnya ini cerita sebab bagi aku bagi limelight sebegini ni at the end of the day dia orang berlakon balik, menyanyi balik itu, dia orang kena hua-hua macam juga yang lain kena hantam-hantam, Alif Syukri kena hantam gini-gini sebab dia punya lagu bla bla bla, tapi rasa dia orang naik juga balik, dia orang making their own money, but bagi aku dia ndak patut. Tapi ini bagi efek yang besar sama Rohainis saya tahu. So, beberapa dia punya iklan kan muka dia dikabur. Ya itu apa cerita tu? Di-blurkan oleh apa? Macam bulan bintang ke apa tu? Apa itu? Dah ingat tu lepas Jekyll ke apa? Ya, something lah kan. Lepas tu
ada satu penerbit drama yang famous di Indonesia pun dia terus ban nama dia. Ini sih kami tidak akan ambil sambil dari Chapners. Aku tengok kamu tahu yang Maidin tu. Maidin punya bos pun dia buat iklan kan. Dia kasih blur muka dia sendiri kau dan saja sebagai macam simbolik. Masuk Caprice masuk. Laju bos Maidin buat kerja kau gitulah. Lebih kurang gitulah. Kira adalah rival lah. Ya, kau kenapa komen kau kan? Ngapainlah komen di barang kan? Janganlah. Tidak payah main. Ya tapi kau macam ready sudah macam komen hujah-hujah kau. Macam kau tengah Google pula sekarang ni. Nah, aku tengah cari teka-teki ni. Aku ada teka-teki untuk kamu semua. Okey. Termasuk yang dari sana lah kalau ada producer. Kau dulu okey. Saya dulu. Teruskan kan. Lambat betul. Donat dengan kari pap berkawan baik. Okey. Donat dan kari pap. Donat dan kari pap ya. Satu hari dorang gaduh. Okey. Kari pap menangis teruk sebab sedih. Okey. Tapi donat tak. Okey. Kenapa? Sebab donat tidak ada hati. Bukan. Hampir. Dia ada lubang di tengah kan? Dia tidak hati. Boleh masuk keluar tengah-tengah dia. Itu lain. Itu lain. Lain enggak? Okey. Sebab dia tiada hati. Dia berlubang kan di tengah. Ya, another word. Okey, apa? Sebab donat tiada feeling. Oh iya, iyalah betul juga lah feel. Tiada feeling di tengah, tiada isi tengah. Tiada. Okey. Lambatnya aku kira aku betul juga lah. Half a point lah. Baiklah, banyak apa beza fitness dengan fitnah? Apa? Fitness dia memerlukan tenaga. Okey. Kalau fitnah anytime kau boleh bagi. Okey. Kalau fitness kau akan hilang napas. Hilang napas? Hilang napas fitness. Kalau fitnah kau hilang maruah. Bagus. Jawapan sebenar apa? Kalau fitnah ni kejam. Okey. Kalau fitness ke gym. Siap ke gym. Ya betul kan? Sial. Kita ke gym lah kan. Kalau sial. Iyalah betul lah dia ke gym lah. Iyalah. Aduh. Okay guys. Ini klise lah. Okay. Bom apakah yang tidak boleh melatup? Bomba. Bodohnya. Betul kan? Ya. Banyak racun. Racun apa yang tidak membunuh? Racun nyamuk. Membunuh nyamuk. Oh iya betul. Rasuna deodoran. Jawapan dia racun kawan suruh beli PS5. Sial lah. Ataupun racun kawan suruh jumpa keluarga tapi lambat sampai sebab jam. Sial itu. Alright, teruskan Ken. Okey. Saya ada banyak orang yang bernama Jane. Okey. Jane. Okey, tidak berkaitan dengan hidup dan mati. Okey. Jane siapakah? Ataupun Jane siapakah? Apakah yang rajin? Jane Samsudin. Oh ya, rajin berlakon lah. Jennifer Lopez. Jane 2. Oh ya, kereta Jane 2. Oh sikit lagi. Janet. Janitor. Sikit lagi. Apa asi lah. Jentolak. Betul. Betul kan? Betul. Betul lah. Itu borodungol. Sawol. Saya ada satu kata yang zaman-zaman saya baru start mengajar, baru start kerja. Okey. Ini ada 5 ekor kerbau. Okey. 5 ekor kerbau ni jalan-jalan dia masuk dalam hutan. Okey, macam kau pernah bagi tapi aku lupa sudah. Masuk dalam hutan. 5 ekor kerbau ni. Masa dong masuk dalam hutan, 5 ekor kerbau tu termasuk dalam lubang. Okey. 4 ekor keluar, berapa dalam lubang?
Ini lama betul ni. Mau jawab ni. 4 ekor keluar, berapa dalam lubang? 5. Salah. Mana saya tahu dalam dia tanya letak bau. Betul sekali. Sialah. Berapa dalam tu lubang? Berapa dalam lubang? Bukan soalannya berapa di dalam lubang. Berapa dalam lubang? Okey. Penggunaan bahasa. Baik. Berjaya. Betul lah. Banyak bola. Bola apa paling keras? Bola mak. Bola alif satar. Itu biji salah. Astaga bro. Alif Aziz. Okey. Alright. Okey, jawapan dia ialah bola kang pintu. Keras kan? Ya. Keras kan? Saya teruskan juga sebab dia bersangkut paut. Banyak bola. Bola apa paling bijak? Itu senang. Bolajar. Orang jaga Bolajar sampai university. Sambung lagi. Sampai university. Okey. Ada lagi kau? Ya. Banyak. Negeri. Negeri mana yang sangat maju? Oh shit man. Alamak, ini bahaya ni. Ini political ni. Thailand. Negeri Malaysia je lah. Malaysia lagi tu. Jauh lagi tu Thailand. Sengaja kita nak mau jawab. Saya rasa negeri Pontianak. yang dah kena menggunakan negeri Jambongan. Semua jiran-jiran dia sial. Aku tak dapat jawab lah walaupun aku tahu. Itu janganlah jawab lah. Pandai-pandai lah kamu fikir. Tapi kalau pantai aku tanya lah. Okey. Teruskan. Banyak itu pantai ya. Ya. Pantai mana paling pandai? Pantai lah. Pantai tupai melompak. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Betul kan? Betul. Betul lagi tu. Pantai. Banyak moto. Saya menang moto. Betul, saya menang moto. Moto up. Banyak moto. Moto apa yang tak boleh dinaik? Motorola. Salah. Sial. Betul salah. Motorbot. Boleh naik? Motor. Mau mencari wah. Okey. Asih lah bah. Mau tahu juga. Bah. Aduh, truknya. Bapak-bapak kah gitu. Ya. Jok pajak. Banyak rumah. Rumah apa yang banyak pintu? Itu senang. Okey. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Itu bukan pintu salah. Apa Ken? Okey. Allahu Akbar. Okey. Hilang suara. Aku nak tahu. Asih. Rumah mayat. Nah, hampir sama. Hampir. Sialah. Sebab banyak pintu kan tu. Ya betul. Aduh. Jangan kombot lock tu bro. Sekarang pukul 12 ngam. Banyak bangsa. Bangsa apa yang paling berbau? Paling busuk lah. Ini bahaya ni. Jangan resist lah. Jangan resist lah jawapan. Tanya sekali lagi. Banyak bangsa. Bangsa apa yang paling berbau busuk? Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Okey, aku jawab lah. Okey, jawab lah. Bangsa yang pengutur tak pandai mandi. Kira kau play safe kira lah. Bangsa. Kira bangsa kalau tu. Play safe. Kau play safe lah. Play safe lah. Soalan ni play safe lah. Banyak ikan. Ikan apa yang keracunan makanan? Ikan sardin. Salah. Ikan buntal. Salah. Ikan MDB. MDKM.
Oh, ikan sampah tu. yang tu suckerfish tu. Suckerfish. Salah. Asik. Ikan apa yang keracunan makanan? Ikan kembung. Ya, sebab dia kembung. Ikan kembung tu kan kembung pun perut dah kan. Ya. Dia akan kembung bila dijentik. Banyak rojak. Rojak apa yang tiada kacang? Yang sudah masuk di mulut dia. Itu Taizal. Dia sudah convert. Yang sudah mau makan baru kamu terciri. Kacang tinggal. Itu bukan rojak nih. Itu ada kacang Zal. Ada tinggal. Kadang-kadang kalau besar kan kalau tidak muat keluar. Kadang-kadang kunyah pun masih sebiji lagi. Sebenarnya jawapan dia ialah banyak rojak. Rojak apa yang tiada kacang? Bahasa rojak. Tiada kacang. Aduh, bodoh. Teka-teku. Ular mati dalam mangkuk apa dia? Mi kunun. Sial. Benda apa tiada air tapi basah? Okey. Tiada tulang tapi keras. Kadang lembut, kadang tegak. Ui. Apa? Ulang balik macam pernah dengar soalan ni. Teka-teku. Benda apa tiada air tapi basah? Okey. Tiada tulang tapi keras. Okey. Kadang lembut, kadang tegak. Okey. Itu saja. Apa? Stokin. Tiada air tapi basah. Lelau. Kira kan direct lah kan. Sial. Apa kan? Aku sama jawapan. Itu jangan pikirkan. Itulah. Kuning betul ya. Sama aja kamu. Pas saja. Kamu tahu jawapannya apa? Asik. Aku pun dah tahu. Macam sial. Aku pun dah tahu. Buat aku pun dah tahu jawapannya apa. Ya. Itulah dia. Banyak ayam. Ayam apa yang dah hidup di darat? Tidak hidup di darat. Iya. Ayam mas. Salah. Si ayam. Ayam pretty. Ayam pretty. Ayam beautiful. Datuk Seri Bida. Ayam yang hidup di atas kapal layar lah. Okay guys. Okay, last for the road lah. Okay. Banyak juga aku sendiri tapi last lah. Banyak makanan. Makanan apa yang dijual hari 3 saja? Dijual tiap hari 3 saja. Okay. Hari 3 saja. Ya. 3 aja. Hari Rabu lah maksudnya itu kan. Nasi kerabu. Betul. Sebenarnya kerabu lah gitu. Kerabu. Padahal hari Isnin pun ada juga kadang-kadang hari Minggu pun ada. Oleh karena dia kerabu. Sekali mau juga nasi ke Selasa lah. Ke Isnin ke satu. Well everyone, sampai di sini sahaja podcast kami kali ini. Kami ingin mengucapkan sekali lagi kepada semua muslimin dan muslimat sekalian, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Sepanjang sebulan ini kita penuhkan dengan ibadah-ibadah kita. InsyaAllah dia berlipat kali ganda. Dan di sinilah kamu dapat menilai sekiranya Anda syaitan atau tidak. Iya. Wow. Ya, sebenarnya aku tidak direct sebenarnya begitulah. Tapi ya, sebab syaitan diikatkan kalau betul. Tapi kalau masih berlaku siapa syaitan gitulah kira. Kira sendiri lah. Tidak direct. Jadi untuk anda berfikir-fikir mana tahu mungkin beraya di Sabah kah for example, ataupun raya-raya ini yang balik di Sabah, keluarga-keluarga yang daripada jauh, yang mungkin menantu-menantu mentua yang berasal daripada jauh ingin kembali ke Sabah, ataupun tinggalkan kereta anda di Kuala Lumpur, di Singapura, Brunei dan sebagainya, tapi datang Sabah dengan berharapan untuk menyewa kereta. Ya, betul. Kamu pergilah ke NH Travel Sabah, cari semua social media mereka. Betul. Dan terus gunakan Kinabalu Podcast. Kamu masukkan kami punya produk ataupun kita punya kod lah. Kod kami ni yang Kinabalu Podcast untuk dapat perks ataupun dapatkan diskaun-diskaun yang terbaik. Betul. Hanya untuk anda. Podcast ini dibawakan
khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, betul. Ya guys, jangan dapatkan keahlian geng plastik sampah hitam. Bukan plastik hitam. Game plastik Kau ni plastik sampah hitam. game plastik sampah hitam kan jauh. Itu bahaya tu sebab di sabgam besar tu. Jadi dua-dua keahlian tu jangan kamu ikut, tapi Ya, dapatkanlah jadual perjalanan ke negeri di bawah bayu ni dengan bantuan NH Travel Sabah. Ya, betul. Mereka tidak menyediakan plastik hitam, tapi menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian Crown Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, dan jangan juga lupa teruslah ikut dorang atau follow dong di IG, Facebook ataupun TikTok mereka NH Travel Sabah. Boleh terus hubungi mereka melalui +6 011 1644 8484. Sampai di sini saja podcast kami Ki. Asalkan kita di sini teruskan, kita berjumpa di podcast kan di akan datang. Ya. Dan yang kepada yang baru di Fazal punya TikToknya, kami sedang berlangsung live di sini. Boleh dengarkan kami di semua podcast punya platform. Terus like, tap, share orang bilang. Dan jangan lupa juga follow yang punya TikTok account official juga kan. Apa nama dia tu? Kinabalu Podcast Official. Yes sir. Di seluruh social media kami juga, dan juga ke website kami www.kinabalupodcast.org. Dan saya Ricardo, saya Kenny, dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, cin, ciao. Ciao, bella, ciao. Hai guys, saya Razak. So korang sekarang sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nombor 1 di Sabah.